Okey, Assalamualaikum. Selamat kembali. Dengar? Dengar doktor. Okey. So, Dengar doktor. macam mana? Okey tak? Boleh buat? I think quite similar dengan example yang saya tunjuk tadi tu. Cuma value I think is different lah. Alright. Boleh buat tak ni? Boleh saya tahu nombor satu dulu. Apa data hash? Untuk nombor satu. Ke tak ada siapa yang buat? Saya dapat 1.99 meter ke? Satu? 1.9 1.99 milimeter. Satu. Seorang cakap. 1.9 milimeter. Okey. 199. 1990 mm. 1990. 1990. Ya. Yang lain-lain, kawan awak yang lain-lain? Sama Yang lain-lain? Yang lain-lain? Saya dapat 170 mm. Saya nampak macam terlebih satu nombor. Saya dapat 170 mm. Dia sepatutnya macam ni lah. Yang lain-lain? Okey, untuk yang ni, nombor 2. Nombor 35 mm. Okey, logik. Dan yang nombor 3. 3 saya tak boleh kira lagi. Okey lah. So, tapi lebih kurang macam tu lah Alright. Okey, boleh So, you tengok je dalam video yang saya bagi tu. I think kat situ ada example dia. InsyaAllah you all boleh follow lah nanti. Alright. Okey, ini adalah cara untuk mendapatkan total settlement As I mention, pada awal kelas tadi, kita sebagai engineer, kita kena tahu berapa total settlement dan satu lagi adalah rate. Okay, so saya nak tunjukkan macam mana nak dapatkan rate pula. Masa untuk dia capai. So tadi ni, tadi berapa data hash you dapat? Data hash adalah 170 mm. Ni total Total settlement. Okay, untuk rate, kita ada satu formula je. Ni straightforward, senang je ni. So untuk rate ni, kita gunakan formula dipanggil time factor. So T besar ni, okay, saya tunjuk yang mudah dulu. Okay, T ni yang kita nak cari, T is time. Okay, masa yang kita nak cari. Kemudian D ni adalah drainage path. So, katalah you ada lapisan yang you nak cari, lapisan consolidation kat sini. Dan atas dia pasir, bawah dia pasir. So, dalam kes macam ni, dikatakanlah H lah ketebalan. So, dalam kes macam ni, kita anggap bahawa air boleh pergi atas dan air boleh pergi bawah. Kerana dua-dua pasir. So, dia boleh penetrate lah. So, bila kita kenakan beban, so, air boleh pergi atas, air boleh pergi bawah. So, dalam kes ni, D adalah D bersamaan H bagi 2. Maksudnya separuh pergi atas, separuh pergi bawah lah. So, ini dipanggil two-way drainage. Alright. Katalah ada kes lain pula. Ini adalah lapisan tanah yang you nak check concentration. Tapi bawah ni katakan batu. Bawah ni adalah rocks, bedrock So, bawah ni adalah batu. Atas ni pasir. So, kalau you kenakan beban, air hanya boleh keluar pergi ke atas sahaja. So, dalam kes macam ni, katakan H, ni D sama dengan H. Satu arah je dia boleh naik atas. So, ini dipanggil one way drainage. Okay. So, D ni bergantung kepada kes lah. So, dia ada one way or two way. Boleh Boleh kelas?
Boleh doktor. Okey. Itu nilai T. Dan satu lagi nilai CV. CV ni adalah coefficient of consolidation. So, coefficient of consolidation dia given with different type of soil lah. So, biasanya pergi makmal akan dapatkan nilai CV lah. So, nilai CV ni biasanya dalam soalan dia akan bagilah nilai CV. So, CV diberi, D tengok case dan untuk T kita nak cari. Satu lagi ialah T besar. T besar ni apa? Ini kita panggil dia time factor. Ini adalah time factor. So, time factor ni pula, T besar ni bergantung kepada nilai U. U ni apa? U ni adalah degree of consolidation. So, U ni, degree of consolidation ni adalah settlement at any time bagi settlement final kali dengan 100%. Okay, contoh Contoh tadi you dapat total settlement 170. That's your final settlement. So, final settlement you adalah 170. So, dalam kes ni, you untuk final ni adalah 170. Katalah atas ni pada masa 170 mm juga, kali dengan 100%, maka 1 kali dengan 100%. So, U adalah 100% pada 170. Sebab final dia pun 170. Katalah saya letak T dia pada 80. Kalau 80 mm, berapa degree of consolidation dia? So, final 170. So, 80 bagi 170 berapa? Someone tolong calculate. 80 kali bagi 170. 0.47. 0.47. So, 0.47 kali dengan 100. So, actually is 47%. Nampak tak? So, kalau soalan kata, pada 80 mm, berapa degree of consolidation? So, degree consolidation ni adalah baru 47% dia capai. Dia tak capai lagi 100%. So, kalau pada 170 lah baru dia capai 100%. Itu degree of consolidation. Boleh percentage berapa persen baru dia capai. Itu maksudnya lah degree of consolidation. So dia bergantung nilai T besar ni bergantung pada U ni lah. So kalau U ni 47%, macam mana nak dapat nilai T? Ni dia cara nak dapat. Guna formula. So by knowing U, dapatlah T. Macam tu. Contohlah you nak tahu capai U sama dengan 100%. So pakai formula yang mana? Atas ke bawah? Ni ke ni? Nombor 1 ke nombor 2? Nak pakai formula T ni ke T ni? Kalau untuk U 100%. 2. Nombor 2 lah sebab ni lebih besar daripada 60%. Okay? Katalah dalam kes problem, ada setengah problem, katalah kita ambil yang problem ni, 47%. So kalau 47%, kita pakailah formula yang kat atas ni, di mana U less than 60%. Okay? So, kita juga boleh menggunakan graf ni lah. Di samping formula atas ni, kita juga boleh menggunakan graf ni. Di mana kita ambil M sama dengan 1, iaitu uniform lah. Ni M sama dengan 1 uniform. Maksudnya dia ke atas dengan ke bawah ni uniform je. Yang ini dia berubah lah. Maksudnya yang lebih ke bawah, atas kosong. Kosong, yang ini bawah kosong, lebih ke atas. Ini sikit atas, banyak bawah. Ini atas banyak, sikit bawah. So, kita biasa pakai yang ini saja. M sama dengan 1. Kita anggap dia uniform lah. Separuh pergi atas, separuh pergi bawah. So, dalam kes macam ni, kalau 100%, so, untuk 100%, time factor dia sama dengan 1.0 lah. T sama dengan 1.0 kalau 100%. Okay. Tetapi katalah tadi U dia adalah, let's say, berapa tadi? 47%. So, kalau 47% kat sini lah. Sampai around here, 47. So, you tarik sini. Terus direct dapat nilai U. Nilai T. Which is lebih kurang berapa tu? Lebih kurang 0.18 lah. Contoh that's T. So dapat tahu T, masukkan dalam ni lah. So T tahu, CV diberi, D tahu, maka you boleh dapat nilai T. Boleh follow tak saya? Boleh doktor.
So dia boleh pusing-pusing tang mana lah. Kadang-kadang dia bagi T, dia kata masa T cari nilai CV, for example. So tapi formula tetap sama lah pakai formula ni. Alright, ada di samping tu di sini pun ada graf lah. Kalau siapa nak pakai graf pun boleh Boleh pakai graf kat sini. U dan juga nilai T. Ada sebarang soalan? Seperti yang saya janjikan pada awal. Saya tutup dulu lah kejap.